Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumaat 3 Mac 2023. Kami kembali bersiaran untuk anda di Malaysia hari ini. Bertemankan kami berdua. Saya Hanif Miswan. Dan saya Ani Mizati. Apa khabar? Agaknya anda yang berada di rumah ataupun apa saja yang anda sedang lakukan yang belum bangun tidur tu. Cuti sekolah kan? Ada. Cuti sekolah. Manalah tahu lepas subuh dia tidur balik ke kan? Bolehlah buat-buat bangun, cergas-cergaskan badan. Betul. Hari ini bersama dengan kami untuk hari Jumaat yang insya-Allah penuh barakah untuk kita semua. Berkongsi pelbagai intipati menarik, antaranya macam biasa hari Jumaat Hanif kita akan bawakan satu segmen soal wang. Hari ini kita akan perhalusi sikit tentang skim bantuan daripada kerajaan Madani ini, bagaimana ianya menyantuni kalangan anda semua. Daripada segenap lapisan yang mungkin ada terkena, ada yang mungkin memberikan reaksi yang pelbagai. Kita nak raikan juga kalau sempat pergi ke Facebook kami MHI TV3 untuk anda kongsikan apa perasaan anda selepas mungkin mendengar tentang bantuan-bantuan yang ditawarkan dan sebagainya. Betul. Dan itu antara perkara yang akan bawakan. Tapi sekarang kita nak kongsikan kepada anda antara perkara yang menjadi kebimbangan juga. Banjir terburuk sedang melanda pada ketika ini, terutama di selatan tanah air. Dan kita nak meninjau kepada keadaan cuaca terlebih dahulu di dalam negara kita ini, keadaan semasa di bandar-bandar utama yang dilaporkan di Met Malaysia. Tapi yang pastinya menjadi perhatian adalah amaran hujan berterusan di beberapa kawasan negeri dan juga daerah ini. Yang pertamanya amaran hujan buruk, hujan lebat berterusan dijangka berlaku di sekitar kawasan Pahang, di daerah Pekan dan Rompin, manakala di kawasan Johor terutamanya, Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Manakala amaran hujan waspada, hujan berterusan jangka berlaku di sekitar Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak juga ada dilaporkan pada ketika ini, jadi perlulah kita sentiasa berwaspada. Betul. Okey, seterusnya mungkin kita nak berkongsi dengan anda semua. Ini headline yang terbaru. Banjir Johor makin buruk. Mangsa banjir terus melonjak ke 33,149 mangsa. Gambaran yang begitu membimbangkan apabila kita bercakap tentang keadaan banjir di sana. Apa kata kita kalau kita terus saja mendapatkan update terkini ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan di sana bersama dengan penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Tuan Kamal Mokhtar yang kini insya-Allah kita bawakan secara atas talian. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini di sebalik kesibukan untuk menjalankan operasi. Mungkin secara amnya perkembangan terkini keadaan banjir di negeri Johor, Tuan. Ya, untuk makluman semua, untuk makluman keseluruhan daerah di negeri Johor mempunyai ataupun dibuka pusat pemindahan lah. 10 daerah yang terjejas di mana melibatkan seramai 9,354 keluarga yang terjejas. Jumlah penduduk yang diuji berpindah di pusat pemindahan adalah sebanyak 33,149 yang melibatkan pusat pemindahan sebanyak 217 pusat pemindahan yang dibuka. Dan pusat pemindahan baru yang dibuka sehingga jam 8 pagi ini adalah 8 buah pusat pemindahan. Baik. Paras air pada ketika ini yang boleh dikongsikan. Bagaimana Tuan Kamal? Untuk makluman semua, paras air di kebanyakan daerah-daerah di kawasan negeri Johor keseluruhannya masih lagi dalam paras amaran dan juga berbahaya. Maksudnya air telah melimpah lah. Dan kita lihat di setiap daerah memang mempunyai kawasan-kawasan yang paras air sungainya masih dalam kedudukan berbahaya. Ya, Tuan, difahamkan di sekitar kawasan Segamat dan juga Kota Tinggi antara yang terjejas teruk. Mungkin ada perkembangannya nak dikongsikan di dua kawasan itu? Sebenarnya kalau ikutkan Batu Pahat antara yang terjejas teruk lah yang mula menampak peningkatan daripada sejak semalam, di mana kalau ikutkan Batu Pahat bilangan pusat pemindahan yang telah dibuka adalah sebanyak 24 yang melibatkan 1,174 keluarga serta penduduk yang dipindahkan adalah sebanyak 4,340. Manakala Segamat yang mana kawasan ataupun daerah yang paling terjejas teruk telah dibuka sebanyak 77 pusat pemindahan sementara yang melibatkan 3,519 keluarga serta penduduk yang dipindahkan sebanyak 12,186. Manakala di Kota Tinggi
sebanyak 19 buah PPS yang dibuka yang melibatkan 971 keluarga serta 3,689 penduduk yang telah berpindah di pusat pemindahan. Baik. Tuan Kamal, bagaimana dengan kekangan ataupun cabaran yang dihadapi pihak APM sendiri dalam menguruskan mangsa-mangsa banjir ini? Mungkin boleh dikongsikan juga dengan paras air yang masih lagi berada di paras bahaya di kawasan-kawasan tertentu. Jadi gambaran bagaimana yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kami? Okey, baik. Terima kasih. Untuk maklumanlah, di negeri Johor kalau biasanya berlaku banjir, dia tidak melibatkan keseluruhan daerah. Untuk kali ini, kalau kita lihat, keseluruhan daerah terjejas. Permasalahan utama adalah untuk memobilisasikan kenderaan-kenderaan yang mana kenderaan penyelamat ataupun kenderaan bantuan sama ada lori 4x4 maupun anggota untuk pergi menyelamat di mana kita agak mengalami kesukaranlah untuk bantuan daripada daerah-daerah yang tidak terjejas kerana keseluruhan daerah terjejas. Manakala untuk paras air sungai pula di mana kalau kita lihat pada 28 hari bulan yang lalu hujan telah turun di bumi negeri Johor yang melibatkan di keseluruhan daerah dan kita tengok impak daripada hujan tersebut telah menenggelam yang dan juga untuk paras air sungai dia menaik secara mendadak di mana kita lihat kalau menaik secara mendadak kebanyakan yang dirisaukan adalah di mana penduduk-penduduk terperangkap operasi mencari dan menyelamat menjadi sukar apabila paras air ataupun kawasan tersebut terputus hubungan sama sekali sama ada jalan darat ataupun udara. Baik. Ya, Tuan, melihat kepada keadaan pada hari ini masih lagi hujan turun di sekitar negeri Johor? Hujan masih lagi turun di kebanyakan tempat dan juga kawasan tetapi alhamdulillah semakin membaik sehingga pukul 8 pagi inilah. Alhamdulillah. Di mana kebanyakan daerah mendung ataupun mengalami hujan renyai. Ada juga daerah yang mengalami hujan lebat. Baik. Baik, Tuan Kamal, terima kasih banyak-banyak di atas perkembangan terkini yang dikongsikan bersama dengan kami. Sampaikan salam kami pada warga APM dan juga semua yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat, begitu juga menguruskan mangsa-mangsa banjir. Jaga diri, Tuan, dan juga pasukan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia Tuan Kamal Mohtar, Penolong Suruhanjaya Pertahanan Awam, juga Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Johor daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Johor. Kita doakan agar segala dipermudahkan. Amin, insya-Allah. Anim dah bertanya khabar baik. Keluarga di Johor? Dah, alhamdulillah. Cuma tempat itu di Johor Bahru kan. Jadi yang beberapa kawasan terjejas, Batu Pahat katanya sekarang ini semakin membimbangkan. Jadi kita harapkan juga mereka dapat update di media sosial supaya ramai yang mungkin boleh berkongsi keadaan semasa kan, macam mana yang sebelum ni pengurusan banjir kita yang diraikan dalam kalangan rakyat Malaysia, insya-Allah. Okey, itu yang berlaku di negeri Johor. Kita nak bawakan kepada anda satu perkembangan ataupun perkongsian yang saya kira boleh membuka mata kita berkenaan dengan cara-cara untuk menjaga keharmonian ekosistem dalam hutan terutamanya. Pemindahan translokasi 2 gajah liar ataupun gajah-gajah liar ini yang berada dalam hutan dipindahkan ke kawasan yang selamat. Betul, yang dibantu oleh gajah denak. Gajah yang dilatih untuk mentransformasikan ataupun dilatih untuk memindahkan habitat ini. Jadi perkongsiannya bersama dengan wartawan Asri Badrun. Silakan. Pertualangan rimba menjejak mamalia darat ini untuk dipindahkan ke habitat yang lebih sesuai. Dan kita sebenarnya tak boleh berdiri di hadapan gajah terlalu dekat. Orang besar melambangkan kepentingan kewujudannya dalam ekosistem hutan di Malaysia. Rambai dan Kasturi sedia memerah kudrat biarpun menjengah usia senja. Bagaikan nadi tualang, hayatnya panjang, jangan ditentang. Menjejak haiwan liar yang hidup dalam lingkungan sekitar 200 km bukan perkara mudah.
tatkala berlakunya konflik antara haiwan liar dan manusia, pasukan petugas khas dari Jabatan Perhilitan menggalas tanggungjawab ini untuk meleraikan sengketa. MHI diberi peluang eksklusif dalam operasi pemindahan gajah bersama pihak Perhilitan. Dengan menggunakan khidmat Gajah Denak, Rambai dan Kasturi, masing-masing berumur 40 tahun dan 48 tahun, sudah bersedia untuk memulakan misi membawa keluar gajah liar jantan yang tersasar dari kelompok habitat asalnya. Kebiasaannya, 2 ekor gajah betina ini akan membiasakan dirinya dengan persekitaran baharu. Sementara itu, gajah liar ini kedengaran ketakutan, mungkin merasakan dirinya terancam. Mahut, antara 30 anggota ranger bertindak sebagai pengemudi Gajah Denak ke arah yang dituju. Peranannya bukan sekadar mengemudi, dia juga harus memastikan dirinya selamat tatkala menguruskan haiwan liar berkenaan. Tidak jauh dari lokasi sasaran, gajah liar jantan ini sudah disuntik dengan ubat pelali yang membuatkannya tidak agresif apabila didekati. Walau bagaimanapun, Rambai dan Kasturi tetap gentar berhadapan dengan si jantan yang beratnya hampir 3 tan. Sebenarnya apa yang telah sedang berlaku sekarang, gajah liar yang ditambat pada pokok besar baru saja dibuka rantainya dan kejap lagi akan dipandu oleh Gajah Denak yang dikemudi oleh mahut. Ada 2 orang mahut yang akan kemudi 2 ekor Gajah Denak untuk membawa gajah liar ke kawasan lain untuk dipindahkan. Dan kita sebenarnya tak boleh berdiri di hadapan gajah terlalu dekat. Dan dikhawatiri sekiranya kami diserang, mungkin segala kemungkinan boleh berlaku. Faktor laluan berbukit sejauh 1 kilometer mempengaruhi kelajuan pergerakan gajah-gajah ini. Selangkah ia berjalan, ibarat 5 tapak seorang manusia bergerak. Jadi bayangkan sekiranya ada bukit yang harus dituruni. Keadaan bertambah sukar tatkala membawa gajah liar berkenaan ke dalam lori. Si jantan masih bertenaga melawan gerakan Rambai dan Kasturi, enggan berganjak. Suasana itu membawa keterujaan masyarakat orang asli Pos Betau untuk mengamati perkara yang jarang dilihat. Habis rayu oleh 2 gajah betina ini, akhirnya si jantan akur dengan pujukan. Sekarang ni pihak Perhilitan sudah pun hampir berjaya memasukkan gajah ke dalam lori. Dan apa yang sedang berlaku sekarang, mereka sedang merantai gajah untuk memastikan tahap keselamatan gajah ketika berada dalam lori nanti semasa dibawa nanti ke tempat pemindahan berada pada tahap yang tinggi. Dan tadi sebenarnya saya sempat melihat sendiri keadaan gajah liar jantan tadi tu, dan dia dalam keadaan yang mungkin kepenatan berlari tadi kan, kepenatan. Dan walaupun begitu, gajah liar jantan ini masih kuat untuk melawan gajah lain daripada masuk ke dalam lori. Selesai sudah urusan Gajah Denak ini, buat Rambai dan Kasturi,
bermandi-manda di sungai berhampiran sebagai ganjaran usai menjalani hari yang mencabar ini. Lantas mereka akan pulang semula ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Yang lebih kurang menunjukkan 6.45 petang dan kami baru saja tiba di salah satu lokasi di Pantai Timur yang dijamin selamat untuk gajah ini kembali ke habitat asal. Dan sekejap lagi gajah ini akan dikeluarkan dan dibebaskan ke sini. Dan bila dibebaskan nanti, kami perlu berada pada jarak yang jauh daripada gajah liar ini dan untuk memastikan keselamatan pada kami juga dan gajah liar ini. Usah dibiar tangan rakus yang sengaja berlagak sombong menggadai nyawa permata rimba ini untuk mencemari ekosistem negara. Manusia juga punya akal, harus memainkan peranan penting dalam menjamin masa depan habitat haiwan liar ini. Tidak perlu sebab untuk hidup aman di dalam rimba. Cukup sekadar menyedari hakikat bahawa orang besar layaknya di sini. Ya, laporan yang istimewa dan eksklusif daripada Asri Badrun, dan saya percaya dikala kita sedang menjalani kehidupan seharian yang biasa ini, ada mereka yang bertukus lumus untuk bertugas memastikan bahawa kehidupan ekosistem juga terpelihara dan terpulihara. Ya, dan jangan lupa bumi Allah ni kita berkongsi bersama dengan hidupan lain juga kan, bukan kita sahaja manusia yang berada di bumi ini. Okey, seketika nanti kita nak kongsikan juga bersama dengan anda untuk segmen Soal Wang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami untuk ikuti setiap perbincangan dalam Malaysia hari ini. Belanjawan 2023 bertemakan Membangun Malaysia Madani telah memperuntukkan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, RM99 bilion bagi belanja pembangunan dan termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka. Sebahagian daripada belanjawan ini turut tersedia buat perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). Kerajaan menyediakan RM50 juta bagi membina, baharu dan menaik taraf 3,000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjaja kecil berniaga di lokasi tumpuan seluruh negara. Selain itu, kerajaan akan terus menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat perusahaan membabitkan nilai keseluruhan sehingga RM40 bilion. Bagi-bagi baguslah. Sebab ada bantuan tu. Alhamdulillah, syukur kalau dapatlah. Kalau boleh nak pinjamlah untuk nak kembangkan perniagaan. Membantu untuk menambah lagi perniagaan kita ni. Dapatlah sikit membantu zaman PKP masa itu. Improve perniagaan lah. Saya sekarang jual aneka kek dengan biskut. Kalau macam ada bantuan dari kerajaan tu dapatlah macam tambah lagi lah produk apa. Saya mungkin besarkan perniagaan saya je lah. Itu je lah. Dan itu simpanan kita lah kalau boleh. Itu je lah. Nak menambahkan, nak beli barang mentah dan barang kering untuk perniagaan. Beli produk semua untuk memajukan lagi perniagaan. Mungkin senang bantuan tu tapi saluran tu kita tak tahu. Jadi kita tak tahu dah nak tuju dekat mana. Kalau tahu saluran itu senanglah kita pergi minta bantuan tu tadi. Susah jugalah kadang-kadang nak minta bantuan ni. Memang tak dapatlah. Dah pernah apply dari Mawik apa kan, memang tak dapat. Memang ditolaklah bantuan tu. Sekarang ni semua dah pakai dalam online je. Kalau pergi pejabat pun dia suruh buat online je. Pada pakcik susah juga lah. Selalu anak-anak yang tolong buat ni semua. Makcik dulu ada pernah minta daripada bantuan daripada Batu Mal untuk nak berkembang meniaga. Minta bantuan pada Batu Mal ni rasa tak susah pun. Senang. Senanglah masa bantuan dapat itu. Moho pun senang, online pun senang lah buat.
harapan saya rasa bagus jugalah untuk belanjawan tahun ni lah kan. Dapat pun alhamdulillah, kalau dapat nak mengembangkan lagi lah. Harap dapat membantu peniaga-peniaga kecil macam kita orang ni semua, peniaga tepi jalan ni. Sebab peniaga pasar malam pun dah agak kurang sikit dah sekarang ni. Moga adanya skim bantuan buat mereka yang memerlukan ini sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban sekaligus dapat meneruskan perniagaan yang dijalankan. Berikut merupakan secara ringkasnya kita bawakan kepada anda semua bagaimana belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, yang kalau diikutkan sebenarnya ini merupakan belanjawan kedua yang dibentangkan. Cumanya berbeza kerajaan Malaysia Madani membawakan sebegitu. Apa yang perlu kita fahami tentang skim bantuan kerajaan yang mungkin memberi impak dalam kos sara hidup, terutama sekali bagi mereka yang beberapa golongan kategorinya yang perlu kita fahami. Ini dia 388.1 bilion yang diperuntukkan untuk belanjawan 2023. Pastinya apa yang ditimbulkan di sini adalah perbezaan di antara belanjawan 2023 sebelum ini dengan yang dikongsikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan nak dibandingkan dengan Malaysia Madani. Adakah begitu ketara perbezaannya dan bagaimana ianya memberi impak pada financial ataupun kita sebagai individu rakyat Malaysia. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yaziz Muhammad Isa, Fakulti Graduasi Sekolah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, terima kasih. Kita terus sahaja. Mereka dah tahu apa bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Apa yang kita mahukan adalah perhalusi satu persatu. Terutama sekali yang berbezanya daripada belanjawan sebelum ini adalah STR, sumbangan tunai rahmah yang diutarakan mengikut pada kategori peringkat gaji, peringkat tangga gaji dan bilangan anak. Bagaimana Prof boleh kongsikan secara fahaman kita bersama untuk STR ini? Okey, terima kasih Hanif. Pertama ialah pada belanjawan yang baru ni, jumlah jaminan kerajaan meningkat daripada 80% sebelumnya, jaminan dari kerajaan kepada kredit yang diberi, pembiayaan diberi. Sebelumnya 80%, tapi pada belanjawan yang terbaru minggu lepas, peningkatan kepada 90%. Okey. Dan sektor-sektor yang ditekankan khususnya adalah sektor-sektor teknologi tinggi, pertanian, penjitilan dan pembuatan, dan dia ditambah satu lagi sektor iaitu sektor non-financial institution termasuk kredit leasing dan kooperatif. Ini terbaru sebab dari unjuran extension ni kepada sektor kooperatif dan non-financial institution, diharap sektor dua ni dapat memberi pembiayaan kepada penjaja-penjaja kecil dan mikro itu. Ini adalah yang terbaru. Dan inisiatif ini juga pada keseluruhannya jumlah telah meningkat kepada 40 bilion untuk sektor inilah PMKS ini. Okey. Bila kita melihat kepada bantuan yang diberikan, selain daripada itu adalah inisiatif untuk memastikan kos sara hidup itu dapat dikurangkan. Antaranya beberapa isunya adalah mungkin 30% akan dikurangkan dari sudut harga barangan, keperluan yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memastikan misi untuk mengurangkan kos sara hidup dalam kalangan rakyat itu dapat dilaksanakan. Pandangan doktor melihat kepada ikhtiar ini, bagaimana memberi impak kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang sememangnya mengalami tekanan dalam menyara kehidupan pada saat ketika ini? Pada dasarnya, apa yang ditekankan adalah semua bentuk perniagaan ini has to be sustainable lah. Maksudnya, perniagaan yang qualified adalah perniagaan yang mana berdaya maju dan boleh menjana aliran tunai. Ya, sama ada kecil dan sederhana boleh menjana aliran tunai supaya dapat membayar balik kewajipan pembiayaan. Jadi dipermudahkan dengan cara banyak institusi kerajaan dan badan-badan seperti bank dibenarkan untuk menyalur bantuan-bantuan ini. Sebab kita masih lagi macam mungkin menganggap sebagai, kita lah sebagai rakyat Malaysia yang mengalami beberapa situasi di mana
kos sara hidup yang meningkat naik dan sebagainya. Jadi apabila skim-skim bantuan yang seperti ini dikongsikan, adakah itu yang sememangnya sesuai untuk keadaan pada ketika ini? Contohnya reformasi cukai. Sebelum ini mungkin M40 dan juga T20 mengalami satu jelah. Kita tidak ada melihat kepada apa bantuan yang menyebelahi kita. Apabila ada reformasi cukai sebanyak 2% yang dikurangkan bagi mereka yang berpendapatan RM35,000 sehingga ke RM100,000. Jadi reaksi bagaimana untuk dirumuskan? Adakah ianya sememangnya memihak kepada M40 dalam masa yang sama objektifnya adalah untuk menguruskan kembali kekayaan. Mereka yang T20 itu dinaikkan pula cukai sehingga 0.5% hingga ke 2%. Pandangan daripada doktor sendiri melihat pada perkara ini. Penurunan cukai daripada 17% kepada 15% diharap dapat memberi kos yang mana ada living expenses kepada penjaja-penjaja. They have disposable income lah, dah dapat menjana balik pendapatan dan ekonomi. Diorang akan dapat spend sebab duitnya akan ada dan untuk menjana pendapatan di ekonomi. Dan bila cukai itu bersasar, diharapkan dengan cara itu yang lebih beruntung adalah orang-orang yang cukainya lebih rendah. Jadi mereka dapat membeli barangan dengan lebih dan nilai putaran kewangan di pasaran akan bertambahlah dengan banyaknya aktiviti pembelian. Okey, ini sedikit grafik yang kita kongsikan sebentar tadi, lebih detail bagaimana cara dan juga langkah untuk anda mengetahui kategori-kategori tertentu yang dibolehkan untuk mendapat bantuan-bantuan yang dikongsikan dalam Belanjawan 2023. Berikutan dengan satu lagi bantuan yang sensasi, KWSP. KWSP kalau sebelum ni sememangnya kita melihat kepada kerajaan baharu ini, Malaysia Madani tidak menyokong pengeluaran lagi KWSP dengan memastikan bahawa ada simpanan pada usia tua yang dibolehkan, terutama sekali mereka yang 40 tahun ke atas. Dapat dicerminkan dengan apabila Belanjawan 2023 telah pun diutarakan sememangnya tidak ada pengeluaran KWSP yang dibenarkan, tetapi bantuan RM500 akan dimasukkan dalam akaun satu, Doktor, untuk memastikan ada simpanan yang berterusan. Jadi bagaimana komen daripada doktor sendiri? Kita sebagai ada yang macam mengundang pelbagai reaksi kan? Jumlah RM500 itu dapat actually menambah keyakinan kepada pencarum supaya mereka lebih bermotivasi untuk menambah pencaruman. Dan ini dapatlah supaya dapat peningkatan dari segi jumlah pencaruman di dalam akaun mereka bila mana mereka retired nanti, bila mereka bersara. Itulah tujuannya supaya motivasi di pihak pencarum tu akan ada untuk terus bercarum. Bagaimana, Doktor, untuk kita melihat kepada cara yang terbaik untuk kita memohon bantuan-bantuan yang telah pun dikongsikan, disalurkan? Contohnya, kita mesti ada syarikat jaminan pembiayaan pinjaman ataupun SJPP, yang ini adalah syarikat di bawah Kementerian Keuangan. Syarikat ini adalah syarikat yang diperuntukkan 20 bilion untuk memberi pinjaman kepada PMKS, ya. So penjaja-penjaja dan masyarakat boleh approach SJPP ini dan meminta di assess permohonannya supaya mereka dapat qualified dan dapat jaminan dari kerajaan. Dan caranya ialah mereka approach bank dahulu, dan bank ni akan membuat penilaian kepada permohonan itu, dan bank tu kemudiannya akan approach dan memohon kepada syarikat SJPP ini. Okey. Ya. Dan SJPP ini akan buat assessment. Misalnya kalau penjaja itu tidak ada collateral, selalunya lah penjaja kecil tidak ada collateral atau tidak ada bank slip income.
So dia akan memohon garanti dari kerajaan. So dalam dasarnya lah SJPP ini akan review dan akan review permohonan itu dan akan membuat garanti bagi pihak kerajaan. Ya, sebab SJPP itu bawah Kementerian Keuangan. Okey. So dan keputusan akan dibuat dan bank akan digaranti oleh SJPP. Okey. Dan aliran pembiayaan itu akan datang dari bank. Okey, apa saranan daripada pihak doktor sendiri melihat kepada keadaan sekarang ini yang boleh membantu pengusaha kecil dan sederhana untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan? Secara ringkasnya mungkin kata-kata daripada doktor untuk pengakhiran perbincangan kita sendiri. Ya, seperti yang disarankan di dalam bajet yang terbaru ini, disarankan penjitilan sebab ini adalah satu sektor yang mana penjajah-penjajah kecil harus ambil inisiatif ini. Pembiayaan dari segi penjitilan bisnesnya, perniagaannya itu sangat digalakkan dan ada matching grant, ada allocation yang banyak untuk penjitilan perniagaan. Otomasi. Itu salah. Ya, otomasi perniagaan. Itu yang ditekankan because bila kita mahu otomasikan perniagaan kita, sama ada dari level penjajah ataupun medium, dia dapat menjimatkan kos perbelanjaan perniagaan itu sendiri. Yep. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yaziz Muhammad Isa, Fakulti Graduasi Sekolah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Kuala Lumpur, berkongsi dengan kita hari ini sedikit memihak pada bagaimana pengusaha-pengusaha di luar sana untuk upgrade ataupun menaik taraf perniagaan anda dengan allocation ataupun peruntukan yang telah pun diberikan. Automasi dan pendigitalan merupakan fokus utama bagi anda semua yang berniaga. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan kami Malaysia hari ini untuk perkongsian yang seterusnya. Hanif Miswan akan bersama dengan anda seketika nanti. Terus temani anda di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan lebih banyak perkongsian pada hari Jumaat pada pagi ini dan untuk itu kita ingin bawakan perkembangan berkaitan dengan dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang dan saya sekali lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nazri Nasir, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Tambah sihat ni. Mungkin boleh kita mulakan dengan perkembangan ataupun apa sebenarnya Surau Al-Muhajirin Kajang utama ini dan hala tuju bagi surau ini Ustaz. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi Sayyidul Ayyam ni, Jumaat pertama kita datang di sini untuk memberitahu kepada penonton-penonton TV3 bahawasanya kita dalam proses pengutipan dana wakaf untuk pembinaan masjid kita berada di Kajang utama. Kapasiti sekarang boleh masuk dalam 1,000 orang. Tetapi disebabkan penduduknya terlalu ramai ni, terlalu padat sangat, kita nak operate, nak bagi renovation, nak bagi besar lagi untuk menambah bilangan ahli jemaah dalam satu masa lebih kurang 3,000 hingga 4,000 jemaah insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Itu perkembangannya dan pastinya saya percaya ada objektif-objektifnya Ustaz untuk dilakukan perkembangan ini. Baik, objektif yang pertama adalah untuk kita menarik golongan-golongan masyarakat yang berada di sekitar Hanif untuk datang bersama-sama dengan kita, yang pertama daripada sudut majlis ilmu. Dan tempat kita adalah one stop center. Maksudnya ada berlaku kita kata pengkebumian jenazah, ada berlaku walimatul urus dan juga majlis agama, kita katakan proses-proses pengajian, semua kita nak buat di situ dan kita nak bangunkan oleh masyarakat setempat ni. Ya, Ustaz, perkembangannya terkini dan kutipan yang ingin didapatkan dan juga sekarang macam mana Ustaz? Baik, alhamdulillah, peningkatan yang kita tengok daripada penonton MHI terutamanya sangat-sangat positif. Ustaz ucapkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak. Setakat ni alhamdulillah dah dapat 1 juta lebih. Kita masih berbaki lebih kurang 8.8 juta lagi untuk kita bina. Alhamdulillah, Ustaz nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan kepada kita kata penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana ada daripada kalangan kita nak buat pelepasan cukai, boleh terus buka kita katakan laman web ataupun Facebook untuk dapatkan nombor telefon ataupun tu dekat TV tu Nef. Dah ada nombor telefon dah Nef. Betul. Screenshot saja pada ketika Screenshot ini. saja. Ya, dapatkan segala maklumatnya untuk terus mengumpul dana ini dan Ustaz mungkin hari ini hari Jumaat macam Ustaz cakap tadi. Kebaikannya untuk kita sama-sama memberikan sumbangan terutama dalam pembinaan masjid sebegini. Subhanallah, alhamdulillah penonton yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali hari ini adalah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam.
dituntut kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah. Antaranya solat sunat, antaranya zikrullah. Dan yang paling penting Hanif, kita nak buat apa? Inilah wakaf infak. Terutama kepada arwah mak ayah kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Inilah kita nak salurkan, jariahkan kepada mereka. Dan orang kata di sini Hanif, kita nak buat kebaikan jangan bertangguh, nak bersedekah bukan tunggu kaya Hanif. Maknanya kita cuba sedaya upaya bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia keluarkan harta dia, keluarkan segala bentuk keuangan dia, dinar dia, maka Allah Ta'ala berikan kebaikan berlipat kali ganda, sampaikan tak tahu dah ke mana arah untuk dia buat jalannya, tidak lain dan tidak bukan untuk fisabilillah, dia wakafkan di jalan agama Allah. Ya, terutamanya dengan pembinaan masjid ini, one stop center untuk kita semua melakukan ibadah dan juga amal ini. Ustaz, mungkin kita nak ambil kesempatan ini sambil kita menyaksikan antara perkembangan terkini juga pembinaan masjid ini ke arah fasiliti yang kondusif dan juga berkelas A ini. Antara pesanan Ustaz terutamanya bagi yang nak berinfak untuk dana surau Al-Muhajirin ini. Pesanan Ustaz nak minta kepada kita semua cakna dan juga prihatin kepada program ataupun wakaf yang Ustaz nak buat. Sebab Ustaz ni dekat sini, Ustaz sendiri mengajar di sini. Jadi kita tahu bagaimana orang kata aktiviti, bagaimana tentatif tambah-tambah nak masuk bulan Ramadan ni, penuh dah dengan jadual tadarus Al-Qurannya, dengan program iftarnya. Jadi inilah peluang juga untuk kita memberikan keselesaan kepada ahli jemaah ataupun pengunjung yang datang untuk sama-sama kita memberi keselesaan yang terbaik kepada ahli jemaah sekitar. Betul, tapi yang menyaksikan kita satu Malaysia ni Ustaz. Betul. Yang dilakukan adalah di Kajang Utama ini. Kajang Utama. Kalau yang jauh ni kata macam okey, sebenarnya saya jauh tapi mungkin ada kebaikan yang saya akan dapat sekian saya Subhanallah. Orang kata yang jauh itulah Hanif kita dekat-dekatkan. Melalui tidak lain dan tidak bukan boleh tengok laman web rasmi kita. Sama ada di Facebook, sama ada di Instagram kita boleh tengok, dan boleh kita ambil nombor telefon yang tertera di televisyen anda semua untuk kita sama-sama berikan peluang kita wakaf, sedekah dan jariah kita untuk kita menyebarkan Islam, untuk kita membantu agama Allah, insya-Allah ni. Insya-Allah itu juga harapan kami di sini dengan wakaf pembangunan ini. Mungkin Ustaz sekali lagi untuk diwara-warakan berkaitan dengan cara orang ramai untuk memberikan sumbangan daripada pelbagai sudut ni Ustaz. Alhamdulillah, caranya sangat mudah tambah teknologi ni Hanif. Orang kata scan QR code. Pergi mana-mana sekarang, pergi Maybank pun tak ada ambil nombor dah. Betul. Dah, terus tengok dekat phone saja. Apatah lagi wakaf dan infak yang ada ni Hanif. Terus scan QR code ataupun rasa susah dan sebagainya, ambil nombor Maybank tu ke, ambil nombor akaun bank rakyat tu ke, untuk kita infakkan online, transfer, cash deposit dan sebagainya untuk penonton semua yang berada di Malaysia ataupun di luar negara, untuk kita bantu sama-sama untuk mendapat keberkatan dunia dan akhirat. Dananya tidak dipaksa Ustaz Tak paksa. Ya, dan sekarang ni mungkin sedikit Ustaz pesanan yang terakhir kepada mereka untuk sama-sama sekali lagi Ustaz. Sekali lagi Ustaz memohon kepada semua dengan sama-sama bantu Ustaz untuk kita bangunkan orang kata surau ataupun kita kata one stop center ni. Dan Ustaz nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang selama ni bantu tidak putus-putus. Ada yang kadang-kadang tak infak ni, tapi dia orang viral kan. Daripada viral tu ada sahabat-sahabat mereka, family mereka tengok, dan di situlah ada yang sudi membantu kepada kita. Baru ni Alhamdulillah ada seorang hamba Allah 20,000. Alhamdulillah ada 30,000. Jadi inilah tempat dan peluang yang terbaik insya-Allah. Semoga dipermudah, semoga berjaya Ustaz. Nanti datang lagi untuk memberikan perkembangannya juga berkaitan dengan dana wakaf pembangunan surau Al-Muhajirin di Kajang ini. Kita bawakan Ustaz Nazri Nasir, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini banyak lagi perkembangan akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami, kita sebenarnya nak kongsikan untuk menghidupkan semula perasaan kegembiraan untuk sambutan Hari Guru. Sebenarnya ada satu gerakan iaitu Majlis Gerakan Masa Hanif yang ingin dihidupkan semula semangat dengan hashtag Terima Kasih Cikgu. Betul, dan ini gerakan yang dilakukan ketika PKP tempoh hari pun memang dah berlangsung beberapa tahun, dan saya pernah bersama dengan gerakan ini ketika di Kota Baru. Memang ramai
ramai sekali cikgu yang diraikan. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lah, bulan Mei kan sambutan Hari Guru. Ya, betul. Tapi kenapa awal sekarang? sangat kan? Sebab tu namanya gerakan. Sebab ianya akan berterusan sehingga ke bulan Mei. Sebab apa, kalau kita perasan kan sekarang ni semakin lama semakin suram sambutan Hari Guru di sekolah-sekolah kan. Ramai yang rasa macam benda ni adalah biasa sahaja, tapi pastinya kita nak hidupkan semula semangat ini dengan terima kasih cikgu ataupun TKC. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Datuk Haji Khairudin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk. Ya, Datuk sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, Alhamdulillah. Datuk, bagaimana Datuk untuk Majlis Gerakan Massa 2023 ini? Mungkin mereka baru saja mengetahui tentang gerakan ini. Nak dikongsikan daripada Datuk sendiri, silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya Gerakan Massa, terima kasih cikgu ni, kita adakan lebih awal sebenarnya. Sambutan Hari Guru adalah pada 16 Mei 2023 nanti, setiap 16 Mei Hari Guru. Tapi Gerakan Massa, terima kasih cikgu ni, adalah satu pelancaran kepada Hari Guru, ataupun kita memulakan pelancaran ini pada bulan Mac, iaitu pada hari Ahad nanti 5 Mac, dan pihak yang akan terlibat ialah pihak komuniti, Persatuan Ibu Bapa Guru, pihak sekolah, dan tujuannya ialah supaya semua pihak tahu bahawa sambutan Hari Guru ini akan berlaku pada bulan Mei, dan program-program yang berkaitan boleh bermula sama ada di peringkat sekolah, di peringkat daerah ataupun negeri, secara sambutan yang sesuai, yang tidak membebankan guru, tapi pihak masyarakat meraihkan bahawa guru-guru ini sepatutnya diberi perhargaan atas sumbangan jasa bakti mereka kepada masyarakat. Jadi itulah kita adakan pelancaran Gerakan Massa. Terima kasih cikgu pada hari Sabtu dan Ahad nanti. Baik, sambutan Hari Guru ni memang diadakan pada setiap tahun kan? Jadi mengapa perlunya gerakan ini? Apa rasional dan objektifnya untuk Majlis Gerakan Massa ini? Datuk, silakan. Baik, Anim. Objektif utamanya ialah supaya guru-guru sentiasa diingati, dihargai, disanjungi, kerana sumbangan mereka itu besar buat negara, bermula dengan pendidikan dan akhirnya berlaku pelbagai kejayaan di kalangan anak-anak murid kita. Dan pengorbanan cikgu ini cukup besar. Kalau kita tidak raikan pada Hari Guru, kita tidak mengucapkan terima kasih, kita tidak memberikan perhargaan, maka tidak nampaklah kita satu masyarakat yang prihatin terhadap dunia pendidikan. Jadi apabila kita adakan sambutan begini, guru-guru yang bertugas di luar bandar, jauh ke pedalaman sana, guru-guru yang mendidik anak-anak berkeluaran pendidikan khas, anak-anak yang baru memulakan persekolahan di prasekolah, sekolah rendah, anak-anak yang aktif dalam bidang sukan, co-curriculum, anak-anak yang genius, anak-anak yang ada pelbagai kebolehan itu dididik oleh guru-guru, dan sewajarnya setiap guru yang ada dalam sistem pendidikan kita ini kita raikan, kita sanjungi, kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi sebenarnya kita nak budayakan satu ucapan terima kasih cikgu ataupun satu penghargaan yang sentiasa ada di hati setiap masyarakat kita. InsyaAllah dengan Gerakan Massa terima kasih cikgu ini, tempoh yang kita berikan yang cukup, jadi bolehlah diadakan kaedah atau cara yang sesuai oleh pihak-pihak yang berkaitan. Baik. Seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, ianya akan diadakan di ECM, Moh ke Pahang katanya, East Coast Mall Kuantan. Jadi mengapa Negeri Pahang dijadikan sebagai tuan rumah untuk sambutan pada kali ini, Datuk? Mungkin ada sebabnya kan? Nak dikongsikan juga, Datuk? Silakan. Okey, Anim, terima kasih. Sebenarnya kita ada 16 negeri dan setiap negeri itu ada keistimewaannya tersendiri. Jadi bagi kali ini kita buat di Negeri Pahang dan lebih khusus lagi di Kuantan. Dan sebenarnya Negeri Pahang sebenarnya pernah menjadi tuan rumah pun Hari Guru peringkat kebangsaan. Dan uruskan Hari Guru pun sudah terbukti. Jadi kali ini bila kita buat Gerakan Massa terima kasih cikgu, kita beri peluang lagi sekali pada warga masyarakat di Negeri Pahang untuk meraihkan guru-guru sebagai pelancarannya. Apapun, saya pasti Negeri Pahang akan berkongsi pelbagai keistimewaan yang ada. Sebab dalam Gerakan Massa terima kasih cikgu ni, kebanyakan pihak yang menguruskannya bukan di kalangan guru, iaitu
Pemufakatan Ibu Bapa Komuniti dan Masyarakat PIBKS, dan mereka ini melibatkan semua pihak selain daripada guru untuk menyatakan penghargaan itu. Jadi saya yakin Pahang akan tonjolkan pelbagai perkara seperti permainan tradisional, kegiatan larian ceria, aktiviti persembahan seni, budaya, ada ruai untuk pameran-pameran yang menunjukkan apa yang mereka buat dalam menghargai sumbangan guru dalam dunia pendidikan ini. Jadi insya-Allah Pahang adalah negeri yang cukup bertuah tahun ini menjadi tuan rumah Gerakan Masa. Terima kasih Cikgu. Jom, mari sama-sama kita ke Kuantan, Pahang. Ya, Moh ke Pahang. Datuk, mungkin bagi mereka yang nak tahu tarikan, sikitlah secara ringkasnya yang boleh dipadatkan, apa antara aktiviti dan bagaimana penglibatan pengunjung-pengunjung yang akan hadir untuk bersama-sama menikmati aktiviti yang telah pun disediakan. Baik, terima kasih. Jadi banyak aktiviti yang berterusan daripada hari Sabtu hingga Ahad nanti. Apa yang penting ialah anak-anak yang kecil-kecil boleh ada pertandingan melukis, mewarna, ada hiburan. Bagi yang mungkin sudah agak besar sikit, ada permainan tradisional yang sesuai yang akan dibuat dalam pelbagai corak keadaan. Dan pada masa sama juga bagi remaja yang aktif boleh ada persembahan hiburan di pentas-pentas terbuka dengan nyanyian, tarian, persembahan yang menarik. Dan bagi ibu bapa mungkin mereka boleh lihat pameran-pameran ruang-ruang yang sesuai yang mungkin untuk melihat kejayaan anak-anak mereka dalam sistem pendidikan kita, dan apa ruang-ruang untuk anak mereka terus maju berjaya. Dan kita ada juga untuk aktiviti sukan, larian ceria, ada basikal, ada perkara-perkara yang boleh dibuat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Datuk, last sekali, Moh ke Pahang sikit daripada Datuk. Untuk ajak semua ni, secara ringkas je, Moh ke Pahang katanya. Moh ke Pahang. Mari kita sama-sama ucapkan cikgu. Dan ini adalah peluang yang terbaik untuk kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kita pun harapkan agar semua warga kerja Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan misi Majlis Gerakan Masa ni dengan yang baik sekali insya-Allah. TKC. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Datuk Haji Karudin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia berkongsi dengan kita Majlis Gerakan Masa 2023 ya Cikgu Hanif. Betul. Terima kasih Cikgu. Kan kita macam tu cakap. Okey, itu berkaitan dengan Cikgu dan ini berkaitan dengan Hot FM HWSP. Okey, Hot nak hulur ruang RM300,000 memang lain macam, dan kalau kita dapat mungkin kita nak kahwin lagi sekali kot. Kita buat kembali perkahwinan tu lah, bukan nak kahwin lain. Datang nama anda semua sekarang di www.hotfm.audio dan ceritakan kenapa anda semua layak untuk menang RM300,000 ini. Dan Breakfast Hot akan cabut nama anda masa live TikTok setiap pagi, dan kena terus call Hot FM untuk peluang menang ke grand finale Hot HWSP. Jadi ini dia mungkin peniaga-peniaga kecil kan semua boleh mengambil kesempatan ini. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami selama 1 jam. Esok jangan lupa ikuti kami dengan perkongsian lebih santai-santai di hujung minggu insya-Allah. Kita bawakan kepada anda semua dari Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum.